Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar pendidikan Islam bidang adab tahun 2 yang bertajuk Perkenankan Doaku. Murid-murid boleh merujuk buku teks muka surat 127. Baiklah, kita akan lihat objektif pembelajaran. Yang pertama, menyebut maksud doa, membaca dalil nakli, membaca tata cara berdoa, dan yang terakhir menyatakan kepentingan adab berdoa. Seterusnya kita lihat pula apakah kriteria kejayaan, iaitu murid dapat menyebut maksud doa dengan betul, murid dapat menjelaskan dalil nakli tentang adab berdoa, murid boleh menjelaskan tata cara berdoa, dan murid dapat menyatakan 3 kepentingan adab berdoa. Antara doa yang bagus kita amalkan ialah Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, rahmatilah kami, ibu bapa kami dan guru-guru kami. Kurniakan kami ilmu yang bermanfaat, amalan yang diterima dan kejayaan di dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, kita lihat pula mengapakah kita perlu berdoa. Cuba kita fikir kenapa kita perlu berdoa, kenapa yang penting sangat kita perlu berdoa. Mari kita lihat. Yang pertama, dapat mengekalkan hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, didampingi oleh malaikat dan dijauhi oleh syaitan. Dan yang ketiga, kita akan lebih istiqamah dalam melakukan perubahan diri. Okey, baiklah, kita sedikit pesanan, iaitu berdoalah kerana sifat malas berdoa ialah tanda kekerasan hati. Jadi sama-sama kita cek diri kita, adakah kita ini selalu berdoa ataupun kita jarang-jarang berdoa. Okey, kemudian kita lihat apakah itu doa dan apakah dalil berdoa. Jom kita tengok. Maksud doa. Doa bermaksud perbuatan hamba memohon sesuatu kepada Allah. Maksudnya sesuatu perbuatan yang kita menunjukkan kita memohon sesuatu. Maknanya apa saja kita mohon, yang kita minta daripada Allah. Contohnya kita mohon kesihatan, kita mohon perlindungan, itu adalah doa. Okey, seterusnya dalil nakli. Allah memerintahkan kita supaya berdoa. Firman Allah, A'udzubillahi minasyaitanirrajim, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Sadaqallahul azim. Dari surah Ghafir ayat yang ke-40. Maksudnya, Tuhanmu telah berkata, berdoalah kepadaku, nescaya aku perkenankan. Jadi, kita jangan putus asa, kita teruskan berdoa kerana pasti Allah akan perkenankan segala doa-doa kita. Mari kita lihat pula apakah tata cara berdoa yang betul. Yang pertama, niat yang ikhlas kerana Allah. Kemudian kita berwudu, kita menghadap kiblat, menadah tangan ketika berdoa dan menumpukan sepenuh perhatian pada doa kita. Seterusnya, kita boleh mulakan dengan memuji Allah, iaitu ucapan Alhamdulillah, dan berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita mestilah membaca doa kita tu dengan merendahkan suara. Okey, kemudian berdoa dengan penuh keyakinan, membaca doa dengan tenang dan tertib dan mengucapkan amin selepas berdoa. Inilah tata cara berdoa yang betul. Mari sama-sama kita amalkan. Okey, kemudian sedikit nilai ingin Ustazah kongsikan di sini. Berdoa mendekatkan diri kita kepada Allah. Berdoa ni tidak semestinya ketika kita tengah solat sahaja. Berdoa ni kita boleh lakukan di mana-mana saja dan bila-bila masa. Okey, seterusnya mari kita lihat apakah kepentingan mengamalkan adab berdoa. Baik, jom kita tengok sama-sama. Yang pertama, supaya Allah memperkenankan permintaan. Apa saja yang kita minta, kita hajatkan. Jika kita mengikut tata cara berdoa tadi, insya-Allah akan mudah Allah perkenankan. Baiklah, kemudian apa lagi kepentingan? Yang kedua, memupuk peribadi yang menjaga kebersihan dan kesucian diri. Kalau murid-murid ingat tadi, tata cara berdoa tadi, kita
mestilah dalam keadaan bersih, berwudu. Jadi setiap kali kita berdoa, kita mesti akan membersihkan diri, dan ini akan memupuk peribadi yang menjaga kebersihan dan kesucian diri. Kemudian yang ketiga, dapat membentuk sikap berusaha dengan bersungguh-sungguh. Sekiranya kita meminta sesuatu dan belum lagi tercapai, kita tidak perlu putus asa. Kerana apa? Kerana kita yakin bahawa Allah pasti akan memperkenankan doa-doa kita. Di samping kita terus bersungguh-sungguh sehingga berjaya. Okey, seterusnya. Sebagai rumusan, kita hendaklah beradab ketika berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ustazah harap murid-murid semua dapat mengamalkan adab dan tata cara berdoa yang betul selepas ini. Dan pastikan ketika kita berdoa, kita betul-betul yakin yang Allah akan memperkenankan hajat kita. Jumpa lagi pada sesi yang akan datang. Assalamualaikum.